Tes. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati dan hati penuh pengucapan syukur kepada Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们，早安！欢迎你们参加我们早晨的聚会。我们预备我们的心，预备我们来到神的面前来敬拜他。 Mari kita berdiri bersama-sama, kita akan menyiapkan hati kita untuk memasuki ibadah ini. Mari kita mengambil saat teduh. 我们一同静默祷告。 Pertolongan kita adalah dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. 我们的帮助是在乎创造天地之耶和华的名，愿恩惠平安从生父、生子、圣灵三位一体的上帝常与我们同在。阿门。 Hormat diberi. 荣耀颂。 Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin, amin. Firman Tuhan berkata, perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Allah adalah hakim yang adil dan Allah yang murka setiap saat. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. 神是我的盾牌，他拯救心里正直的人。 神是公义的审判者，又是天天向恶人发怒的神。我要照着耶和华的公义称谢他，歌颂耶和华至高者的名。 Tuhan menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Dan kita adalah kawanan dombanya yang layak berkata, Kau termulia, Kau termulia. 上帝创造宇宙万有，我们是他草场的羊，我们高唱他的荣耀尊贵。 Mari Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, hadirkanlah hatimu, semangatmu, jiwamu, Kau termulia. Kau termulia, Kau termulia, hanya Kau termulia. Patut dipuji, patut dipuji, mulia dan hormat, mulia dan hormat kuasa. Kau ciptakan langit, Kau ciptakan langit dan bumi semuanya, serta segala isinya. Kau ciptakan semua sesuai kehendak-Mu, oh Tuhan termulialah. Kau
真神、尊贵救主，只靠真神、尊贵救主，唯独你配接受，配接受荣耀，荣耀与尊贵，荣耀与尊贵权柄，因你创造万物，你创造了万物，因你创造了万物，照你的旨意创造了万物，我主你配的尊荣，照你的旨意创造了万物，我主你配的尊荣。Mari kita bersatu di dalam doa. 请大家一同低头祷告。 Kepadamu ya Tuhan kami bersyukur karena kami menyembah Allah yang mulia, Allah yang sempurna. 我们感谢你，因为我们所敬拜的上帝是完全是至高的上帝。 Engkau layak ditinggikan, dimuliakan, dan dimasyurkan. 你是配得赞美、尊崇、荣耀的上帝。 Kami yang di dalam kelemahan dan kekurangan, tetapi kami dibungkus di dalam Kristus Yesus yang melayakkan kami untuk memuji, melayani, dan beribadah pada Engkau. 我们这有限的人，但是因着耶稣基督，你恩典的保护，使我们可以来到你面前来敬拜你。 Berkati setiap jemaat yang sudah hadir, satukan hati kami supaya kami mengadakan ibadah ini dengan segenap hati kami, segenap jiwa kami, dan segenap akal budi kami. 求你赐福我们来到你面前敬拜，我们全心全意来敬拜你。 Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 奉告耶稣生命祈求， Amin. 阿门。 Kita tetap berdiri. Berita firman dari Mazmur 36 ayat 10 berkata demikian. Lanjutkanlah kasih setiamu bagi orang yang mengenal Engkau, dan keadilanmu bagi orang yang tulus hati. 诗篇36篇第10节告诉我们：愿你常施慈爱给认识你的人，常以公义待心里正直的人。 Silakan duduk. 会中请坐。 Ada persembahan sebuah nyanyian yang berjudul Sang Zu Chang Xiang Pan. Artinya Tuhan itu selalu menyertai anak-anaknya. Tuhan akan mengawasi setiap kehidupan anak-anaknya. Silakan.
Demikianlah pujian yang disampaikan oleh paduan suara Siong. Tuhan selalu mengawasi, menuntun hidup kita. 金善诗班所唱的“商主常相伴”， Kehidupan kita tidak bisa kita ketahui kapan dan seperti apa. 我们不知道明天如何。 Kemarin ada seorang jemaat yang di ICU memanggil anak-anaknya keluarga untuk berdoa. 昨天有一位我们的会友，他在 Ketika kami berdoa, kita semua pulang. 他们在急救的病房那边要他 Rupanya 们的小孩祷告。 sampai di rumah katanya mama sudah tidak ada. 当为他们祷告以后，回到家里就听说他已经蒙主恩召， Mereka kembali lagi ke rumah sakit. 所以他们再回到这个医院， Bukan untuk melihat mama yang masih hidup tapi sudah tidak ada. 不是要看呢还在活着的妈妈，但是结果他们要 Kita 办理 tidak 后 tahu 事。 hari esok apa yang terjadi. 我们不知明天如何。 Hidup hari demi hari hanya melalui pertolongan dan anugerah Tuhan. 每一天我们就靠着神恩典可以 Kita 过一天。 menyanyikan bersama. 让我们再唱一首诗。 Aku tidak tahu akan hari esok. 我不知明天的道路。 Ku tak tahu hari esokku, hanya hidup bagimu. Ku tak tahu esok terangkat ataukah hari gelap. Ku tak khawatir hari esok, karena ku tahu janjinya. Kini ku berserah penuh, karena Dia Maha Tahu. Banyak hal yang akan terjadi dalam hidupku ini. Ku tahu siapa yang berkuasa mengatur semuanya. 我不知明天的道路。Mari kita menyanyikan dalam bahasa Mandarinnya. 我不知明天的道路，每一天只一束花。我不见明天的太阳，因明天或许阴暗。我不要为将来忧虑，因我心主的应许。我今天有一组同行，因他知前面如何，有许多未来的事情，我现在不能识通，但我只在掌握明天，我愿珍惜且我手。Banyak hal yang kita tidak tahu. Mari kita berdiri bersama-sama, tapi kita percaya Tuhan yang tahu bahasa Indonesianya. Banyak hal yang aku tidak tahu. 这都是我不知道。 Banyak hal yang akan terjadi dalam hidupku ini. Ku tahu siapa yang berkuasa mengatur semuanya. Saudara, tidak ada orang yang kebal dengan permasalahan dan kekhawatiran. Semua orang punya kecemasan, kekhawatiran, pikiran tertentu. 没有一个人可以免去忧虑、困难、失望。 Maukah Anda datang kepadanya dan berdoa dalam hatimu? 你愿意来到神的面前，将你心中的苦处向神承露？ Ya Tuhan Yesus, kami semua adalah orang yang lemah, tidak kelemahan, tidak kekurangan. Kami tidak bisa buat Bapa, tapi kami percayakan seluruh hidup kami ke dalam Biarlah Kau menopang kami untuk menghadapi pergumulan, persoalan. Banyak hal
yang akan terjadi dalam hidup, tapi ku tahu siapa yang berkuasa. Banyak hal yang akan terjadi dalam hidupku ini, ku tahu siapa yang berkuasa mengatur semuanya. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, karena kita percaya Tuhan berkuasa mengatur semuanya, marilah kita membawa segala kegiatan gereja ke dalam tangan Tuhan, segala pelayanan dan keberadaan kita kepadanya. 我们知道我们的神是掌管明天的上帝，我们愿意把我们教会的一切侍奉也求神来帮助。 Kita juga akan berdoa untuk persiapan HUT gereja yang 100 dalam penyusunan sejarah gereja. Kiranya Tuhan beri hikmat kepada panitia. 我们特别也为我们教会成立100周年纪念筹备委员会所做的工作，我们求神给他们聪明智慧，给他们毅力，面对这个重大的一个节日，我们求神自己帮助他们。 Doakan juga untuk penyusunan program 2023, baik majelis hamba Tuhan, departemen komisi dapat menyusunnya dengan baik. 我们也为明年度2023年的一些教会的各种工作计划祷告。 Berdoa juga untuk panitia Natal 23, 24 dan ibadah Natal kita percayakan ke dalam tangan Tuhan. 我们也为12月23号、24号的圣诞庆祝，求神 Bapak 自己 Ibu, 看 mari 顾。 kita berdoa bersama seingat saudara. Mari kita panjatkan doa bersama. 也为我们弟兄姐妹们祷告。 Bapa kami yang ada di Tuhan, dalam surga, sisi kami ini, percayakan ini, kegiatan ini, gereja ini, ini ke dalam tangan Tuhan, Tuhan, sebab kita Engkaulah tahu, yang Tuhan, menuntun jauh memimpin cinta di gerejamu 100 hingga pada tahun hari ini. Tuhan, Kami percaya beri kuasamu kau tidak mancang, pernah cuci, berubah, nanti visimu, tidak lalu. misimu juga tidak Tuhan, berubah. Tuhan, Biarlah Tuhan, Engkau tetap Tuhan, menuntun Tuhan, gerejamu, Tuhan, jemaatmu, hamba Tuhan, Tuhan, majelis, Tuhan, dan Tuhan, semua komponen Tuhan, gereja Tuhan, dan Tuhan, jemaat-jemaat. Tuhan, Tuntunlah Tuhan, kami Tuhan, seperti Engkau Tuhan, sebagai Tuhan, gembala Tuhan, menuntun Tuhan, domba-domba Tuhan, ke Tuhan, tempat Tuhan, yang Tuhan, Engkau inginkan. Tuhan, Terima Tuhan, kasih Tuhan, Tuhan. Tuhan, Berdoa Tuhan, untuk Tuhan, panitia Tuhan, HUT Tuhan, 100 Tuhan, tahun. Tuhan, Berikanlah setiap panitia dengan semangat untuk bekerja dan juga menyiapkan semua acara, baik buku-buku yang sedang disusun maupun acara hari H perayaan itu. Berdoa juga untuk panitia Natal, Tuhan tuntun pimpin setiap panitia dapat memikirkan, merencanakan semua acara yang baik di hari Natal, bukan sekedar perayaan, tetapi membawa Injil bagi orang-orang yang belum percaya. Tuhan pimpin, Tuhan tuntun semuanya ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa-doa kami ini ke dalam tangan Tuhan, sebab Engkaulah yang menuntun, memimpin, dan memberkati. Berdoa juga untuk jemaat kami yang di dalam kelemahan. Berdoa juga untuk mereka yang di dalam kesusahan. Tuhan ingat, Tuhan tuntun, Tuhan pimpin mereka. Kami juga berdoa untuk negara dan bangsa ini, dengan segala permasalahan dan segala persiapan, baik untuk pemilu yang akan datang, dan penanganan-penanganan yang masih urgen, yang sedang ditangani, baik itu masalah COVID maupun juga masalah banjir dan kemiskinan dan masalah krisis ekonomi. Percayakan doa-doa kami ini ke dalam tangan Tuhan, seperti kami ini yang sudah hadir dengan sepenuh hatinya kepada Tuhan. Dan kami mohon doa-doa yang kami panjatkan ini Tuhan sempurnakan dan Amin. Tuhan berkati. Sebab kami mengalaskan doa-doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita tetap berdiri dan kita akan mengikrarkan pengakuan
iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. 使徒信经，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感应，由童贞女玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，降在阴间，第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣道共的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Jemaat dipersilakan duduk. 会中请坐。 Kita bersyukur masih punya kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. 我们感谢上帝，我们还有机会来听到神自己的话。 Kita sudah mendengar Tuhan itu Maha Tahu, Tuhan itu Maha Kuasa. 我们知道，我们也已经听过了这个真理，神是无所不知， Hari 神 ini 是无所不能。 Tuhan Maha Adil. 我们今天来谈论神是公义的。 Apa hubungannya dengan kemahaan dari Allah dalam kehidupan saudara, pekerjaan dan pelayanan saudara? 跟你明天的生活有什么关联？ Kemahatauan Allah, kemahakuasaannya, keberadaannya, semua sifat-sifat Allah itu bukan sebuah pengetahuan filsafat, tapi itu mengontrol dalam kehidupan kita. 上帝是无所不知、无所不能、无所不在，是在哪里可以管理我们 Hari 每个 ini 人。 ada pendeta Dedi Gunawan yang akan menyampaikan firman. 今天特别有很好的机会，请耶永生牧师在我们当中为说真 Jadilah 道， hati yang subur untuk ditaburkan benih yang hidup. 让你成为一片肥沃的土地，让这个福音的种子可以 Singkirkanlah 种在你的心里。 gangguan-gangguan yang ada di dalam diri Anda, untuk itu bacaan atau WA atau yang lain, dengarkanlah firman. 让你可以专注来听到，把一切其他的事情置之脑后。 Seperti nyanyian ini berkata, ku mau turut pada Tuhan dan mau mendengarkan firman-Nya. 像这一首诗告诉我们：神啊，我愿顺从你， Singkirkanlah kedegilan hati saya. 将心中的污秽除掉。 神啊，我愿顺从你，我愿听从你的话，被你的心，我愿除掉，万根的意念，我愿放下。 神啊，我也顺从你，我要听从你的话。神啊，我也顺从你，我要听从你的话。被你的心，被你的心，我愿除掉。 万根的意念我愿放下，给你的心我愿除掉，万根的意念我愿放下。再来一次，sekali lagi。神啊，我愿顺从你。
从你，我要听从你的话，对你的心，我愿除掉，顽梗的意念我愿放下，对你的心，我愿除掉，顽梗的意念我愿放下，对你的心，对你的心，我愿除掉，顽梗的意念我愿放下。Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. 亲爱的弟兄姐妹们，早安！ Kita bersyukur boleh bersama-sama beribadah pada pagi ini. 我们感谢上帝有良好的一个机会，我们可以一同来敬拜上帝。 Sebelum mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. 我们先做一个祷告。 Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk kehidupan yang Tuhan beri. 主啊，我们感谢你，因为你要把主般的恩典赐给我们。 Biarlah kesempatan untuk boleh hidup, boleh kami maknai menjadi hidup yang berarti. 让我们在这个地方可以安静来听到你自己的话， Karena itu kami membutuhkan firman-Mu Tuhan. 因为我们需要你的话。 Beritakanlah kepada kami. 求你告诉我们， Roh Kudus tolong kami bukan hanya mengerti, tapi juga mentaati firman Tuhan. 圣灵可以帮助我们明白你的话，也可以醒出来。 Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon dan berdoa. 我们祷告祈求是奉靠耶稣圣名求， Amin. 阿门。 Bapak Ibu, mari kita bersama-sama membuka dan membaca dari Alkitab kita, Mazmur 139 ayatnya yang ke-19 hingga 24. 请大家一同翻开诗篇139篇第19节到21节。 Mazmur 139 ayat 19 hingga 24. 19节到24节。 Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia. Sekiranya engkau mematikan orang fasik ya Allah, sehingga menjauh daripadaku penumpah-penumpah darah, yang berkata-kata dusta terhadap engkau dan melawan engkau dengan sia-sia. Masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci engkau ya Tuhan? Dan tidak merasa jemu kepada orang-orang yang bangkit melawan engkau? Aku sama sekali membenci mereka dan mereka menjadi musuhku. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalilah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. 19节，上帝啊，你必要杀戮罪人、恶人，所以你们好流人血的离开我去吧，因为他们说恶言顶撞你，你的仇敌也要妄称你的名。耶和华恨恶你的，我岂不恨恶他们吗？攻击你的，我岂不憎嫌他们吗？我确切的恩恶他们，以他们为仇敌。上帝啊，求你检查我，知道我的心思，试炼我，知道我的意念，看在我里面有什么恶行没有，引导我走永生的道路。 Saya senang sekali kita boleh bersama-sama berurutan dalam beberapa minggu ini membahas Mazmur 139. 很高兴我们在这一个月当中就一同来思考139篇的4篇。 Banyak orang, bahkan orang-orang Yahudi mengatakan Mazmur ini adalah Mazmur yang sangat penting, bahkan terbaik dari Mazmur yang lain. 一般犹太人他们就认为这个4篇是很重要，而且是最好的一个4篇。 Mazmur 139 ini dibagi 4 bait atau 4 bagian. 诗篇139篇分为4段， Sebagaimana yang sudah dikhotbahkan dan tertulis di samping-samping ini, yang bagian pertama itu adalah Allah Maha Tahu dari ayat 1 sampai 6. 我们已经把这些制度贴在我们的这个周边的墙壁。第一个就是上帝是无所不至， Bagian yang kedua adalah Allah Maha Ada atau Allah Maha Hadir. 那么第二个是上帝是无所不在， Hadir di segala tempat,
dan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. 它可以在什么地方没有受到时间与空间的限制。 Tidak ada peristiwa sekecil apapun dalam hidup kita yang di dalamnya Allah tidak hadir. 没有一件最微小的事情，上帝不在我们旁边。 Bagian yang ketiga adalah Allah Maha Kuasa. 第三样就是上帝是全能的上帝， Anda dan saya, kita manusia diciptakan begitu ajaib. 上帝创造我们这个人是何等的奇妙。 Dan pada bagian yang keempat kita akan melihat bagaimana pengaruhnya dari pengetahuan tentang Allah yang Maha. 我们第四样是我们受到了上帝这个全能的影响。 Apa pengaruhnya dari sifat atau karakter Allah yang seperti itu bagi dunia, bagi kita? 上帝有这样的一个性格，到底对我们人类、对我们世界有什么影响？ Kita akan melihat yang pertama pengaruhnya bagi dunia. 我们首先要谈论到上帝的这些全能对世界的影响。 Kalau ditanyakan kepada kita apakah kita tahu, apakah dunia tahu Allah itu Maha tahu, Maha hadir, Maha kuasa? 若是问及上帝对这个世界、对这个人类来说，是否上帝是无所不在、无所不知、无所不能的上帝吗？ Kalau kepada Anda ditanyakan apakah Anda tahu Allah Maha seperti itu? 若是问你的话，上帝这么全能，你怎么回答呢？ Semua pasti mengatakan, iya, tahu. 那么肯定这个答案是说，是我都知道。 Tetapi apa pengaruhnya ketika kita mengetahui semua itu? 当我们知道了以后，对我们有什么影响？ Bagi orang fasik, mengetahui tidak sama dengan mematuhi. 对那些恶人来说，这个明白、知道跟他们遵行是两码事。 Mereka tahu tetapi tidak mau mempercayainya. 他们知道，但是他们不愿意行出来。 Kalau kita perhatikan di dalam bacaan-bacaan Mazmur dan kitab-kitab yang lain dikatakan sifat-sifat Allah itu ditolak oleh mereka. 我们在诗篇其他的章节里面，我们知道他们拒绝恶人，就拒绝上帝的这些全能。 Sifat-sifat Allah itu tidak mempengaruhi hidup dan tingkah laku mereka. 上帝的这些能力没有影响到他们。 Di dalam bacaan ayat 20 di sana dikatakan bahwa orang fasik berkata-kata dusta terhadap Tuhan dan melawan dengan sia-sia. 好像在第20节告诉我们说，因为他们说恶言顶撞你，他的仇敌也要王称他的名。 Dalam Mazmur 10 ayat 4 dikatakan orang fasik mengatakan tidak ada Allah. 在第4篇第4章第4节告诉我们说，没有上帝。 Dalam pasal 10 juga ayat yang ke-11 orang fasik mengatakan Allah melupakannya. 在第11节告诉我们，上帝忘记了他们， Allah menyembunyikan wajahnya 上帝颜面不看他们， dan Allah tidak akan melihat untuk seterusnya. 上帝也不愿意看他们直到永远。 Bahkan dalam kitab Roma pasalnya yang pertama 在罗马书第1章 dikatakan bahwa orang fasik itu menyangkali sifat atau karakter Allah ini. 那些恶人他是拒绝上帝那全能的上帝。 Dikatakan bahwa sebetulnya manusia itu bisa mengenal Allah setidaknya dari ciptaannya yang luar biasa. 其实人可以明白上帝，从他所造之物，我们就知道上帝是全能的。 Ketika melihat alam ciptaan yang begitu megah, seharusnya orang sadar bahwa pasti ada Allah. 当看到上帝所创造的事情，我们理当来知道他是全能的上帝。 Tapi dalam kitab Roma pasal 1 itu dikatakan bahwa pikiran mereka, hati mereka itu gelap. 但是在罗马书第1章告诉我们说，他们的心中黑暗。 Artinya dengan pikiran mereka menolak Allah, dengan hati mereka memberontak terhadap Allah. 意思说，在他们的思想上，他们抵挡他，背叛上帝。 Akibatnya kelakuan mereka dikatakan melakukan hal-hal yang berdosa. 结果他们所行的事是罪恶的事情。 Dikatakan laki-laki melakukan hubungan dengan laki-laki, perempuan melakukan hubungan dengan perempuan seperti suami istri. 我们也知道发生的事情像同性恋发生的事情一样。 Lalu mereka juga membuat dan menyembah dari patung-patung, lalu mereka justru hidup
jauh dari Allah yang sesungguhnya. 他们甚至于制造一些偶像，制造一些他们敬拜一个对象远离了上帝。 Karena itulah dikatakan orang fasik akan dimusnahkan oleh Tuhan. 为此缘故，上帝说：“那恶人要除灭他们。” Allah adalah Allah yang adil. 上帝是一个公义的上帝。 Keadilan Allah adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sifat karakter yang lain, Maha Ada, Maha Tahu, Maha Kuasa. 上帝的公义不能离开他的全能、他的全在、他的全智。 Tanpa keadilan, kalau hanya kasih, maka dosa akan semakin merajalela. 若是单单有爱，没有公义的话，那么这个罪恶要成为一个泛滥之灾。 Kejahatan akan berkuasa. 那些作恶的就在那里掌管， Dan tidak akan ada pahala bagi setiap Anda dan saya yang mau hidup taat. 没有一个我们可以敬拜的一个对象。 Kita tidak mungkin menghormati Allah yang tidak adil. 当然，我们也不能敬拜一个没有公义的上帝。 Di dalam kitab-kitab Nabi kecil, yang salah satunya adalah kitab Mika atau Nabi Mika, dikatakan 其中有一个小先知的这个经文告诉我们， bahwa Allah menginginkan ketiga sifat Allah ini dilakukan dan dilihat di dalam kehidupan kita. 上帝把他的这个全能要向我们显现。 Dikatakan bahwa hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. 人啊，你要知道什么是好的。 Apa yang dituntut Allah daripadamu, 上帝要你们所达到的一个目标， yaitu berlaku adil, 就是要行公义， mencintai kesetiaan, 他爱尊重， dan hidup rendah hati di hadapan Allah. 在神的面前谦卑的过生活。 Keadilan Allah akan menghukum kefasikan manusia. 上帝的公义要除灭人的一个背叛， Keadilan Allah akan memberikan berkat bagi yang taat. 但是上帝的公义要赐福给那些遵行他话的人。 Yang kedua akan kita lihat pengaruh ini terhadap kehidupan Daud. 这个影响了这个大卫的一生。 Kalau kita bertanya kepada Daud, apakah engkau mengetahui Allah itu Maha Tahu, Maha Hadir, dan Maha Kuasa? 若是我们问大卫说：“你是不是你知道上帝是无所不能、无所不在、无所不知的上帝？” Mazmur 139 menunjukkan bahwa Daud tahu. 诗篇139篇，我们就可以看到大卫也知道这个事情。 Bagian yang pertama, bagian yang kedua, bagian yang ketiga itu menunjukkan Daud tahu Allah itu Maha. 第一段、第二段、第三段，他知道上帝是全能的。 Tetapi pertanyaannya adalah apa pengaruhnya kepada Daud? 但是问题是说，对这些事情，大卫所知道的是对他有什么影响？ Pertama adalah Daud menjadi orang yang berpihak kepada Allah. 首先，他是趋向于上帝的一个人。 Daud berpihak kepada Allah berbeda dengan Allah berpihak kepada Daud. 大卫趋向于上帝，要以上帝在他一边是两码事。 Menurut Anda mana yang lebih baik? Allah di pihak kita atau kita di pihak Allah? Mana yang lebih baik? Yang pertama, Allah di pihak kita, atau yang kedua, kita di pihak Allah? 你认为哪一个更好？是上帝在我们这一边，或者我们在上帝这一边，那一个更好？ Siapa yang setuju dengan yang pertama bahwa Allah di pihak kita? 哪一位同意说上帝在我们这一边？ Boleh acungkan tangan. 你可以举一个手， Nggak usah takut salah. 你不要怕错了 Anda nanti pulang tidak akan ditahan. 啊，这没有问题的。 Atau yang kedua, baik saya sudah melihat ya. 或者第二样， Atau yang kedua bahwa kita di pihak Allah. 或者是我们在上帝的一边。 Ya, masih imbang, belum semuanya. Berarti ada pihak yang ketiga. 那么应该还有第三者 Yang ketiga adalah saya belum tahu harus berpihak kepada siapa. 啊，第三者是说我不知道应该趋向于第一样或者第二样。 Kalau yang pertama
Allah berpihak kepada kita, kita ingin Allah itu mendukung kita, Allah itu membela kita, apapun yang kita lakukan. 若是一样的话，上帝去在我们这一边，我们很盼望上帝在各种各样的事上帮助我们。 Doa kita akan meminta supaya Allah berpihak kepada kita. 我们的祷告是求上帝在我们这一边， Menolong apa yang kita inginkan. 帮助我们所需要的。 Tapi kalau yang kedua, kita berpihak kepada Allah, 但是若是第二样，我们在上帝这一边， maka kita akan mentaati apa yang Allah ingini. 我们要忠于他所要的， Kita akan melakukan apa yang Allah minta. 我们要做他所要我们做的。 Tahun 2005, saya berkesempatan ikut konferensi misi di Amerika. 2005年，牧师曾经参加一个在美国的一个会。 Ketika mendarat di Amerika dan menuju proses imigrasi, 当这个到了美国，在那里处理移民局的事情， ada seorang pendeta yang memimpin kami berdoa. 有一位牧师带领我们做一个祷告。 Saya pikir sangat baik berdoa dan pertama-tama bersyukur Tuhan memimpin penerbangan dari Indonesia sampai Amerika dengan selamat. 我心里在想，这个牧师一定为我们，因为在去美国的这一个路程，神保佑了我们，感谢上帝。 Tapi ketika bagian doa permohonan, saya tidak bisa berdoa dan mengaminkannya. 但是当他有对上帝的要求，我不能 Apa 有 doanya? 同感。 Apa doanya? 他祷告什么呢？ Pendeta itu berdoa begini. 他这么样的一个祷告： Tuhan tolong kami semua 主啊，求你帮助我们每一个， melewati proses imigrasi dengan lancar. 通过这个移民局的手术可以顺利， Maka tutup bungkus kami dengan darah-Mu. 用你的宝血遮盖我们每一个。 Butakan semua mata pegawai imigrasi. 你让那些移民局的服务人员不治掉他们的眼睛， Supaya kami semua bisa lolos. 让我们每一个人都可以顺利通过。 Ketika saya mendengar kata Tuhan butakan pegawai imigrasi supaya kami bisa lolos, saya gelisah dengan kalimat itu. 当我听到这位牧师他祷告说：“你遮盖那些移民局的服务员的眼睛，使我们可以顺利的通过。”我感到很恐慌。 Dan sungguhan ketika malam itu saya tidur dan besok pagi bangun, saya kaget. 所以那天晚上我睡醒的时候，早上睡醒的时候，我感到很惊讶。 Ada dua anak muda yang sekamar dengan saya, besok paginya sudah tidak ada di kamar dan hilang, tidak mengikuti konferensi. 有2个年轻人跟我同一个房间，他已经不在那个地方，他已经不知道去什么去向。 Bahkan ada beberapa yang lain dari kamar-kamar yang lain juga menghilang. 那么还有一些其他的房间，他们这些人也不知去向。 Mereka aktivis gereja. 他们是教会里面的积极分子， Kemana mereka? 他们去什么地方？ Mereka kabur menjadi pekerja ilegal di Amerika. 他们到美国去做一个黑市的这个员工。 Sampai saya menyampaikan kepada panitia setempat bahwa acara ini telah dinodai dengan kelakuan seperti itu. 我就告诉这些这个委员会，告诉他们说，这些我们的会议遭到他们的这些安葬无为的作为。 Itulah ketika kita berdoa supaya Allah berpihak kepada kita. Apapun yang kita lakukan, Allah harus turuti kita atas nama, dalam nama Tuhan Yesus. 若是我们要上帝在我们这一边，我们有一些什么目的，让他可以帮助我们？ Apakah itu yang Tuhan ingini? 是否是上帝愿意我们这么做吗？ Di mana keadilan Allah kalau begitu? 若是这么做的话，上帝的公义在哪里？ Apakah hanya karena kita ini menyebut nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, apapun yang kita lakukan, Allah harus berpihak kepada kita? 是否我们只要称呼耶稣基督的名，我们就上帝一定要帮助我们吗？ Tetapi ketika kita berbicara kita berpihak kepada Allah, itu berarti kita dituntut untuk ada pada sisi Allah. 当我们在上帝一边的时候，我们上帝来在哪里管理我们每一个 Dan itu yang 人？ dilakukan oleh Daud. Itulah yang dilakukan oleh Daud. 这是大卫所做的。 Daud menjadi orang yang berpihak kepada Allah. 大卫是一个在上帝一边的一个人。 Ayat 21 dikatakan Daud membenci orang-orang yang membenci Allah.
在21节告诉我们说，大卫恨恶那些恨恶上帝的人。Daud jemu kepada orang-orang yang bangkit melawan Allah. 大卫也彰显他们这些作为。Ini yang disebut dengan Daud memiliki kebencian yang suci. 这表示说，大卫有一个圣洁的一个热情， Karena membenci apa yang Allah benci. 因为他恨上帝所恨的， Yaitu membenci kefasikan. 他恨恶那些假冒伪善的。 Orang fasik adalah orang yang tahu ada Allah tetapi tidak mau taat kepada Allah. 恨恶那些恶人知道有上帝的存在，但是他们不承认上帝。 Orang fasik adalah orang yang mengetahui ada Allah tetapi tidak mau mematuhi kehendak Allah. 恶人知道上帝的存在，但他不愿意要遵从上帝的作为。 Kebencian yang suci ini ada pada Daud dan karena itulah ia berdiri di pihak Allah. 这个圣洁的一个热情，在这个大卫的身上，他被神所喜悦。 Kenapa Yesus marah di bait Allah? 为什么主耶稣在圣殿的时候在那里发怒呢？ Kenapa Yesus mengusir para pedagang di bait Allah? 为什么主耶稣把那些做买卖的那些商人把他赶出这个圣殿呢？ Karena Yesus memiliki kebencian yang suci. 因为主耶稣心中有一个憎恨的这个圣洁的一个憎恨的心， Membenci apa yang Allah Bapa benci. 他憎恨那些神所憎恨的。 Ketika orang-orang mau datang beribadah dan memberi persembahan di bait Allah, justru orang-orang ini dipersulit oleh para imam dan para pedagang di bait Allah. 就是那些祭司这些做买卖的人来拦阻一些要到圣殿里面敬拜的人。 Orang-orang memang diberikan kesempatan untuk membeli baik itu korban maupun uang untuk dipersembahkan di bait Allah. 那些人他奉献他们金钱，他们愿意买一些牲畜献祭给上帝。 Tetapi untuk mendapatkan binatang korban maupun menukar uang untuk persembahan, mereka dipungut biaya yang sangat lebih tinggi dibandingkan di luar. 那么这些做买卖在圣殿里面做买卖的人，在那里勒索敲诈他们要举行献祭的那些信徒。 Itu sebabnya kenapa Tuhan menyebutkannya, mereka telah menjadikan rumah Allah atau bait Allah menjadi sarang perampok. 所以圣经里头告诉我们说，他们这些人就把圣殿成为一个自我。 Yesus membenci apa yang Bapa benci. 主耶稣真恨恶那些上帝所恨恶的。 Disitulah Daud membenci kefasikan dan dosa. 大卫也恨恶那些这个恶人，也恨恶那些作恶的人。 Pengaruh yang kedua bagi Daud adalah Daud sadar diri dan siap diuji oleh keadilan Allah. 大卫在那里告诉说：“求神检查我，使我知道我的心事，知道我的意念。” Daud benci dengan dosa bukan karena dia merasa diri lebih benar dari orang lain. 大卫他对这个罪恶恨恶，不是他比别人更好。 Daud membenci dosa bukan karena dia tidak pernah berdosa. 他恨恶这些罪恶，不是说他未曾犯过罪， Tetapi Daud belajar bukan hanya mengetahui sifat Allah, tetapi belajar juga untuk mematuhi kehendak Allah. 大卫不但学习明白上帝，但是他也在那里学习怎样执行上帝的话。 Itu sebabnya kenapa Daud dalam pasal yang ke-139 ayat 23 dan 24 mengatakan demikian. 所以在第23节、24节这样告诉我们： Selidikilah aku ya Allah, 上帝要求你检查我， dan kenalah hatiku. 知道我的心事， Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. 试炼我，知道我的意念， Lihatlah apakah jalanku serong, 看在我里面有什么恶行没有， dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. 引导我走永生的道路。 Daud pernah melakukan dosa. 大卫曾经犯过罪， Di dalam 2 Samuel pasal 11 dan 12 diceritakan Daud mengingini Batsheba, istri orang lain. 在撒母耳记下第12章那里也记载，这个大卫这个娶了别人的妻子， Bahkan sampai berzina. 甚至于犯奸淫。 Daud bahkan melakukan pembunuhan berencana terhadap Uria, istri perempuan itu.
甚至于这个大卫也谋害这个乌利亚是这个拔示巴的丈夫。 Daud membungkus rapat perbuatan dosanya. 大卫把这个事情紧紧的守住了。 Dan seperti biasa perselingkuhan itu nanti kadang kalau tidak berhenti berlanjut dengan pembunuhan. 因为这个他们犯奸淫，结果又造成一个谋害人命的事情。 Kalaupun ada yang lain tahu, tapi siapa yang berani menegur Daud? 虽然这个有人可能也知道，但是有谁敢对大卫这个 Siapa yang berani mengadili Daud, seorang raja yang berkuasa? 大卫是一个王，谁可以审判他们呢？ Daud sepertinya kebal dari hukuman apapun. 好像大卫是可以免去各种的审判， Tetapi tidak bagi Allah yang maha adil. 但是对上帝来说，没有这样的一件事情。 Karena itulah Allah mengutus Nabi Nathan untuk menghadap kepada Daud. 为此缘故，上帝才派了拿单先知来见大卫王。 Nathan menyampaikan teguran yang keras kepada Daud. 这个拿单先知很严厉的责备大卫所犯的罪。 Dikatakan bahwa Daud bertobat. 在这个圣经里头告诉我们说，大卫悔改了， Dosa Daud diampuni karena dia mau mengakui. 上帝这个大卫的罪恶，上帝已经赦免他了。 Tapi apakah Daud lepas dari hukuman? 但是是否他已经离开了这个罪恶的牵连？ Tidak dilepaskan. 这个犯罪的牵连没有离开他。 Itu sebabnya dalam terjemahan baik dalam bahasa Inggris NIV khususnya dan juga dalam Alkitab bahasa Indonesia dikatakan tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. 他不能一个人所犯的罪不能离开他这个犯罪的后果。 Konsekuensi atau akibat hukuman Allah tetap berlangsung kepada Daud. 上帝的审判，上帝的刑罚永远随着犯罪的后果。 Yang pertama adalah anak di kandungan buah dari perzinahan mati. 结果这个大卫犯奸淫所生的孩子也死了。 Yang kedua, pedang tidak pernah menyingkir dari keturunan Daud. 这个刀剑没有离开大卫的这个家庭。 Dosa Daud itu berkaitan erat dengan wanita. 大卫他这个犯罪的这个根源都是为了这个女人的问题。 Karena itu kemudian hari ketiga anaknya mati berkaitan dengan masalah wanita. 有大卫的3个孩子因做女人的问题，他也死在罪下。 Anaknya yang bernama Amnon memperkosa Tamar lalu dibunuh oleh Absalom. 这个安伦因为他犯了罪，结果被亚撒人杀害了。 Absalom berselingkuh dengan gundik ayahnya di istana sebelum kemudian mati terbunuh. 亚撒人也跟他这个父亲的妾行奸淫的事情，结果也被杀了。 Adonia mati dihukum oleh Salomo karena meminta Abilat sebagai gundik ayahnya. 亚多摩他也因做这个向爸爸要的这个妾，那么也遭到杀害了。 Dan yang ketiga, Daud dipermalukan secara terbuka oleh anaknya yang bernama Absalom ketika Absalom meniduri gundik-gundik ayahnya. 大卫的面子也因着亚撒人所犯的罪被撕下了。 Tragis apa yang dialami oleh Daud akibat dari kesalahan. 我们知道这个大卫所遭遇的这些事情是何等的凄惨。 Seorang raja seperti Daud tidak lepas dari hukuman Allah yang adil. 大卫是一个王，但是他罪恶的后果随着他。 Hukuman Allah dikatakan selalu adil karena dilakukan di dalam kebenaran. 上帝的审判永远是公义的，因为他是行在公义的事上。 Tetapi juga tidak pernah lepas dari kasih Allah yang mengampuni dan membaharui kehidupan. 当然，上帝的爱仍然也成为我们每一个人可以领受的。 Dari peristiwa Daud inilah kita melihat bagaimana kasih Tuhan tidak dapat diceraikan dari keadilan Tuhan. 所以，上帝的爱不能以上帝的公义相隔绝。 Allah selalu siap memberikan pengampunan tetapi atas dasar pertobatan.
上帝仍然给一个人，当他愿意悔改的时候，给他爱在里头， pertobatan yang sungguh-sungguh. 一个真正悔改的心。 Pertobatan dalam bahasa aslinya itu adalah orang yang berbalik arah. 这个悔改在原文的意思是一个人反一个方向回头， Tadinya mengejar dosa. 过去是追赶罪恶。 Itu disebutkan di dalam kitab nabi-nabi, run into the evil, berlari mengejar dosa. 在这个先知书里头告诉我们说，他追赶罪恶。 Tidak ada orang lebih mudah melakukan dosa. 没有一个人那么容易的犯罪。 Ada orang pun berusaha cari cara untuk melakukan dosa. 有的人想尽各种办法怎么样犯罪， Lebih parah lagi mengajak orang yang ada berbuat dosa. 甚至于有的人带别人一同犯罪。 Tetapi orang yang bertobat dia berbalik arah. 但是一个人悔改的人，他是相反的方向走， Dia dikejar oleh dosa. 他的罪恶追赶他， Dosa ingin kembali memperbudak dia. 罪愿意使他成为他的奴隶。 Tetapi disitulah kita melihat Allah mengampuni dan membaharui orang ini. 但是在那里，我们看到上帝应作他的爱，在那里使他更新。 Kalau dalam bahasa Indonesia, tobat dengan tomat itu beda. 在印尼话里头，这个悔改跟这个犯罪是两码事。 Tobat yang sesungguhnya adalah berbalik arah. 一个真正的悔改是一个反方向的回头。 Tapi kalau tomat itu tobat kumat, bolak-balik, nggak jelas seperti 但是 apa. 另外一个就是犯罪又在悔改，悔改又在犯罪。 Allah menginginkan kita supaya sungguh-sungguh hidup di dalam pertobatan. 上帝愿意我们每一个人就活在这个悔改的路上， Maka kasih-Nya akan mengampuni kita di dalam kebenaran-Nya. 所以他的爱在他的真理里头要赦免我们。 Tidak ada anugerah murahan yang bisa membuat kita hidup di dalam perubahan. 没有一个很便宜的这个恩典让我们可以悔改。 Saya selalu ingat dengan pemikiran seorang pendeta Jerman bernama Dietrich Bonhoeffer. 有一个 Bonhoeffer 这个在德国的一位牧师，我记得他的一句话 Dia membedakan anugerah murahan dengan anugerah mahal. 他把这个一般的恩典跟这个高贵的恩典做一个区别。 Anugerah murahan adalah ada perayaan perjamuan kudus, tetapi tidak ada perubahan hidup yang kudus. 一个便宜的恩典就是说有一个圣餐，但是没有一个Perubahan hidup kudus. 但是没有一个圣洁的生活的改变。 Kita mungkin datang ke gereja, kita mungkin merayakan perjamuan kudus. 可能我们来到礼拜堂，我们也来在那里享受圣餐。 Tetapi ketika kita pulang, tidak ada membawa perubahan dalam kehidupan yang kudus. 当我们从教会回去了以后，我们没有一个改变。 Anugerah yang mahal itu adalah anugerah yang bukan karena Anda dan saya terlalu indah di hadapan Tuhan. 尊贵的一个恩典，不是因着你我在神的面前是很有价值的， Bukan karena ada pada diri kita sesuatu yang Allah begitu inginkan yang Dia tidak miliki. 不是因着我们心中有什么高贵，是神所愿意接纳的。 Satu-satunya yang ada pada kita adalah dosa. 我们心中所唯一拥有的就是罪恶。 Dan untuk mendapatkan kita yang berdosa ini Allah harus membayar dengan harga yang mahal. 因着我们这个罪恶，上帝要付出很贵重的代价。 Itulah anugerah yang mahal. 这是一个最贵重的一个恩典， Karena harus dibayarkan dengan kematian anak Allah di atas kayu salib. 因为要牺牲上帝的独生爱子死在十字架上。 Keseimbangan antara kasih dan kebenaran terjadi di atas kayu salib tempat Yesus mati. 上帝的爱，上帝的公义，在耶稣基督在十字架上完成了。 Roma pasal 3 ayat 24 dan 25 mengatakan, 罗马书第3章第24节、25节告诉我们， oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma 因着上帝的恩典，我们被称义， melalui penebusan Tuhan Yesus. 接着耶稣基督的救赎。 Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian melalui iman. 接着信心，耶稣基督成为我们归向真理的心。 Melalui darah Yesus.
借着耶稣基督的宝血 Hal ini dibuat Allah untuk menunjukkan keadilan Allah. 来显明上帝的公义。 Karena itu saudara, mari kita menghargai anugerah Allah yang mahal ini. 为此缘故，我们要对上帝那贵重的恩典要一个珍惜， Dengan mensyukuri kasih-Nya dan menghormati kekudusan-Nya. 我们感谢他的爱，但是我们也尊重他的心， Dan menghormati keadilan Allah. 我们也尊重他的公义。 Setiap tindakan Allah pasti melibatkan seluruh karakter atau sifat Allah. 上帝把这些我们提起上帝的时候，这些上帝的性格都围绕着我们。 Tidak ada kebaikan tanpa keadilan Allah. 没有一个若是离开了上帝的公义，就没有一些好； Begitu juga tidak ada keadilan tanpa kebaikan. 若是没有公义，就没有好。 Semua sifat Allah ini tidak bertentangan. 上帝的所有的性格都不会相抵触， Maha ada, maha tahu, maha kuasa, maha adil, saling melengkapi. 无所不在、无所不知、无所不能，是彼此完成的。 Allah benar-benar adil dan juga mengasihi tanpa syarat. 上帝是公义的，但是他也拥有一个永不止息的爱。 Setiap sifat Allah itu melengkapi sifatnya yang lain. 所有上帝的性格彼此来补助。 Allah adalah Allah yang maha kudus secara adil dan adil secara kudus. 上帝是很圣洁的上帝，是公义的上帝。 Keadilan Allah itu terlihat di dalam kasih-Nya. 他的公义在他的爱中可以显明， Dan kasih-Nya itu terpancar secara adil. 他的爱借着公义发挥出来。 Karena itulah Allah di dalam Kristus Yesus mau mati bagi semua orang yang berdosa. 为此缘故，主耶稣也基督愿意死在十字架上来赦免、来救赎我们。 Itu karena Allah adalah Allah yang maha kasih. 因为上帝是全能，上帝是全爱的上帝， Tetapi keadilannya harus menghukum orang yang berdosa. 但是他的公义一定要刑判那些犯罪的人。 Karena itu mari saudara kita bersama-sama belajar dari yang dialami oleh Daud. Bagaimana membedakan pengampunan dan penghukuman. 我们要学习大卫怎么样分别一个是饶恕，还有我们的这个恩典。 Pertobatan pasti membawa pengampunan. 我们悔改肯定我们可以领受这个赦罪的恩典， Tetapi tidak melepaskan kita dari akibat dosa. 但是没有断开我们这个犯罪的后果。 Hal ini menjadi penting bagi kita renungkan kembali hari ini. 为此缘故，我们要好好的思想这个真理。 Ketika dunia bahkan mungkin kita orang-orang Kristen meremehkan dan merendahkan pengampunan Allah dan dosa. 当我们忽略上帝的赦免，这个我们所犯的罪， Dalam batas-batas tertentu Allah mendisiplin kita dengan berbagai macam akibat dosa yang kita perbuat. 上帝肯定用他的真理来刑罚每一个在神面前犯罪的人。 Hubungan suami istri yang mungkin mengalami kesulitan. 若是夫妇之间关系变不好的时候， Anak-anak yang mungkin tidak lagi menaruh hormat kepada orang tua. 这个孩子对父母没有孝敬的心， Pekerjaan kita mengalami kesulitan dan berbagai macam pencobaan. 我们在工作上遭遇到诸般的困难。 Mari kita periksa jangan-jangan di dalamnya ada sesuatu yang membuat kita ini menjadi fasik. Tahu Allah tapi tidak mau mematuhi Allah. 我们要好好的审查自己，我们知道我们可能是恶人，我们不想知道上帝。 Mungkin ada di dalam cara kita berkomunikasi atau mendidik anak-anak kita yang tidak tepat sesuai firman Tuhan. 可能我们教育孩子不按照圣经的真理来教育他们。 Mungkin di dalam melakukan pekerjaan kita melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Allah. 可能在我们的工作上，我们可能做一些不讨神喜悦的事情。 Jangan kita berpikir hanya karena kita sudah ke gereja, kita pasti akan menjadi orang-orang yang selalu diberkati oleh Tuhan. 你不要以为你上了礼拜堂，你做了礼拜，你就可以成为一个上帝永远赐福你的一个人。
Kalau kita ke gereja hanya untuk sebuah perayaan tetapi tidak membawa perubahan dalam kehidupan kita, itu tidak akan membawa arti apa-apa. 若是你去上礼拜堂，你做礼拜，你在那里只有欢喜庆祝的话，但是没有带给你一个改变，那这完全已经失去了这个意义。 Kita sudah belajar karakter-karakter Allah yang maha ada, maha tahu, maha kuasa, maha adil. 我们已经知道了上帝无所不能、无所不在、无所不知的上帝的性格。 Kita tahu apa pengaruhnya bagi dunia yang fasik. 我们也知道这个上帝的这些性格对这个世界、对这个恶人的这个影响。 Kita juga sudah melihat pengaruhnya bagi seorang Daud. 我这个也影响了大卫。 Sebentar kita akan pulang, pertanyaan yang paling penting adalah apa pengaruhnya bagi Anda dan saya. 最主要一件事情，我们离开这个地方，那么上帝的这些性格对我们有什么关系？ Biarlah kita bukan hanya mengetahui sifat-sifat Allah, tetapi marilah kita mematuhi kehendak Allah dalam kehidupan kita. 不要单单我们明白知道上帝的性格，但是让我们可以把上帝的这些性格行在我们的生活上。 Kiranya kasih setia Allah melingkupi dan melengkapi kita. 但愿上帝的恩典扶庇我们，也完全了我们。 Amin. 阿门。 Mari kita berdoa. 我们祷告。 Bapa dalam surga, terima kasih untuk kesempatan belajar firman-Mu. 我们感谢你，因为我们可以学习你的真理。 Tolong dan dorong kami bukan hanya mengetahui sifat-sifat Allah, tetapi belajar mematuhi kehendak Allah. 主啊，求你帮助我们，不但我们明白你的这些性格，但是我们也可以遵行你的旨意。 Di tengah-tengah dunia yang semakin berkembang tetapi juga mengalami kemunduran. 虽然我们看见这个世界科技昌明，但是我们看到人在往后退。 Biarlah pemahaman kami tentang Allah juga menolong kami untuk boleh mempunyai pengalaman bersama dengan Allah. 让我们不但明白上帝的这个性格，我们也可以与上帝同行。 Jauhkanlah kami dari kefasikan 求你使我们远离恶人， yang hanya sekedar mau tetapi tidak pernah menjadi pribadi-pribadi yang berubah di dalam Tuhan. 我们最要需要上帝的恩典，但是我们没有成为一个在上帝的公义当中悔改的一个人。 Maka Roh Kudus tolong kami hari ini, 求你圣灵帮助我们每一个人， kami mau berubah dan kiranya Tuhan sungguh tolong kami mengalami perubahan itu. 我们愿意改变，求神自己也帮助我们。 Sehingga perenungan firman Mazmur 139 melengkapi kami menjadi orang-orang yang sungguh mentaati Tuhan. 让诗篇139篇的真理可以改变我们每一个人， Pakai gereja ini menjadi tempat kami digembalakan. 让神自己用我们这个教会成为一个牧养我们信徒的一个教会， Bertumbuh semakin teguh dan kami bahkan berbuah di dalam kesaksian hidup. 让我们越发生长结果子。 Diberkatilah keluarga kami, gereja kami, bahkan dunia ini. 求你赐福我们的家庭，赐福我们的教会，也赐福这个世界。 Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mohon dan berdoa. 我们祷告祈求是奉靠耶稣圣名而求的， Amin. 阿门。
Tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan dengan cara scan QRIS atau transfer ke rekening gereja dan menjalankan melalui kantong persembahan. 我们可以即兴奉献，也可以通过网络这个扫描二维码，或者你通过汇款。那么我们在场的弟兄姐妹们可以献上你们的奉献。 Kita akan bersama-sama menyanyikan nyanyian Turunkan Hujan Berkat-Mu, ayat yang pertama, ayat kedua nanti paduan suara menyanyi. Turunkan hujan berkat-Mu, kebangunan Roh Kudus, ini janjinya kasih-Mu yang sejukkan hatiku. Hujan berkat-Mu, turun hujan berkat-Mu, tetesan berkat-Ku terima, hujan berkat-Ku rindu. Paduan suara, ayat yang kedua. Turunkan hujan berkat-Mu, diturunkan Roh Kudus, gunung lemah disejukkan oleh hujan berkat-Mu. Bersama. Hujan berkat-Mu, turun hujan berkat-Mu, tetesan berkat-Ku terima, hujan berkat-Ku rindu. Ayat ketiga kita bangkit berdiri Mandarinnya. Chủ bị sự ân ưu giang tahi,神灵带来大复兴，是救主慈爱的应许，就让人都感谢耶。哦，你将爱意，救主赐下大安宁，我们是联盟主安，爱渴望大慈恩义。哦，你将爱。赐下大安宁，我们虽联盟主安，还渴望大慈安宁。Mari kita berdoa. Tuhan di surga, terima kasih untuk kesempatan mendengarkan firman dan memberikan persembahan. Amin. Kiranya Tuhan boleh menolong, memimpin setiap kami memahami arti persembahan. 让我们可以明白上帝赐给我们这个奉献的意义。 Sehingga kami ketika menerima berkat-berkat Tuhan, kami selalu mengucap syukur dan melalui persembahan kami dedikasikan. 当我们领受神的恩典，我们也不忘记在金钱上奉献 Berkati 给上帝。 jemaat yang sudah memberikan persembahan ini, biarlah berkati juga gereja untuk mengelola akan segala persembahan ini untuk kerajaan-Mu. 也赐福每一位在你面前，在神的面前甘心乐意的奉献，也可以帮助我们的教会可以扩张神的神功。 Berdoa juga untuk jemaat kami yang susah, yang di dalam kekurangan, Tuhan berkati mereka. 赐福给那些我们的弟兄姐妹当中，他们贫穷欠缺，求 Kami 你恩 juga 待他们。 berdoa untuk jemaat yang sedang berduka, Tuhan kasihani, Tuhan juga menolong. 有位弟兄姐妹，他们遭遇到
这个忧伤的事情，我们求神安慰他们。 Kami juga berdoa untuk Pak Yosef dan Ruth yang akan berobat pada tanggal 26. Tuhan juga menyertai dan memimpin akan langkah-langkah pengobatan ini. 我们为陆姐妹还有这个陈品弟兄，他要去国外就医，我们求神带领他们的一的路程。 Inilah doa-doa kami Tuhan untuk gerejamu, untuk jemaatmu, dan untuk pelayanan. 我们献上我们的奉献为神Berkati hambamu yang sudah menyampaikan firman Tuhan, Pendeta Dedi Gunawan, biarlah dimanapun juga dia boleh menjadi berkat bagi banyak orang. 耶稣爹地牧师让他在侍奉的事上恩上加恩。 Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. 我们祷告祈求感谢都是奉靠耶稣圣名求的， Amin. 阿门。 Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat oleh Yesus Kristus, segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi, berkat akan disampaikan oleh Pendeta Dedi Gunawan. Puji Allah Bapa Putra, Suci Allah Roh Kudus, setiganya yang Maha Esa, mohon selamat untuk Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi setiap engkau damai sejahtera-Nya. Amin. Silakan duduk, doa teduh. 请坐，魔祷散会。